Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi dalam PDPR Bahasa Melayu untuk hari ini. Okey, untuk hari ini kita masih pada tema yang sama macam hari Isnin hari tu. Okey, tajuk masih lagi sama, Alamku Sayang ataupun dalam unit yang sama. Okey, standard pembelajaran kita pada hari ini ialah 4.3.1 dalam kurungan 1 Roman, mencipta secara separa terkawal dan mempersembahkan pantun 4 kerat. Okey, untuk hari ini kita guna kemahiran didik hibur. Okey, objektif pembelajaran kita pada hari ini, pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat mencipta dan mempersembahkan 6 pantun 4 kerat dengan betul. Okey, kriteria kejayaan murid dikira berjaya dalam PDPR pada hari ini sekiranya mereka boleh mencipta dan mempersembahkan 6 pantun 4 kerat dengan betul. Okey, kita tengok pada buku teks terlebih dahulu. Okey, dalam buku teks ni ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 rangkap pantun yang tidak lengkap. Okey, yang tidak lengkap barisnya. Okay, pilihannya ada dekat sini. Okay, sebab tu dipanggil sebagai mencipta pantun separa terkawal. Maksudnya dia dah ada bagi kat sini, cuma menambah sahaja. Okey, sebelum kita teruskan kepada buku teks muka surat 26, kita tengok dahulu apa itu pembayang dan maksud dalam pantun 4 kerat. Okey, ini cikgu keluarkan contoh dari sini. Okey, ini ialah pantun 4 kerat, dipanggil sebagai 4 kerat sebab dia ada 4 baris pantun. Okey, 4 baris di sini. Jadi dipanggil sebagai pantun 4 kerat. Okey, dekat mana pembayang, dekat mana pula maksud. Okey, untuk pantun, baris pertama dan baris yang kedua merupakan pembayang pada dalam pantun tersebut. Manakala baris ketiga dan baris yang keempat merupakan maksud pantun. Okey. Okey, kita tengok satu persatu terlebih dahulu berkenaan dengan rima akhir. Okey, kenapa kita kena tengok rima akhir? Okey, rima akhir ni menentukan pilihan pilihan baris yang kita kena tambah di ruangan kosong di sini. Okey, kita tengok satu persatu terlebih dahulu. Okey, kita lengkapkan dahulu. Okey, yang pertama. Okey, baris, kalau rima akhir, baris pertama dan baris yang kedua, ia mesti sama. Okey, rima akhir, baris 1 dan baris 3 akan sama. Okey, contoh dekat sini. Dekat sini ada ngan, di sini pun ada ngan. Ini rima akhir ni mesti sama. Dan untuk baris yang kedua ni, rima akhir dia ialah cong. Maksudnya, rima akhir untuk baris yang keempat pun akan sama dengan baris yang kedua. Okey, faham tak? Okey, jadi kita tengok pada jawapan dekat bahagian atas ni yang ada suku kata akhir dia cong. Okey, pelancong. Jadi, untuk baris yang keempat ni, rangkap yang pertama, okay, kita kena tambah dengan jawapan di sini. Okay, jawapan ini. Okay. Jadi, tumpuan para pelancong. Di ruangan sini. Okay, begitu juga dengan rangkap yang kedua. Tengok rangkap yang kedua. Okay, selalu dulu ni pertama. Okey, yang kedua, kita tengok pada rima akhir terlebih dahulu. Okey, rima akhir baris rangkap yang kedua, baris yang pertama, mai. Dekat mana yang akan sama dengan mai tadi? Dekat ada pada baris yang ketiga, damai. Okey, dekat sini dah sama.
Jadi kita tengok pada baris yang dibagi untuk rangkap yang kedua ni, berlibur. Jadi baris yang keempat dia akan sama dengan baris yang kedua. Kita cari rima akhir dekat jawapan dekat atas ni yang ada penghujungnya rima akhir dia bur. Yang mana? Okey, di sini. Okey, jadi dekat ruangan kosong di baris yang kedua, rangkap yang kedua ni, dia kena tambah dengan daun melati jatuh bertabur. Okey, di ruangan kosong di sini. Okey, seterusnya kita tengok pada rangkap yang ketiga. Pun sama. Okey, kita tengok rima akhir dia dahulu. Okey, rima akhir yang sama dekat sini, rima akhir kita ambil yang ni dulu. Baris yang pertama, lam. Baris yang kedua, na. Ya, baris yang ketiga, yang keempat, na. Jadi, yang ni memang dah sama. Jadi, kita kena tengok baris yang pertama untuk cari jawapan untuk baris yang ketiga. Jadi, kita kena tengok yang ada rima akhir lam dekat bahagian jawapan. Jadi, kita tengok dekat bahagian atas. Yang mana yang ada lam. Okey, dekat sini. Flora dan fauna pelengkap alam. Jadi, nombor yang ni kena masuk di ruangan kosong di sini. Dekat baris ketiga rangkap yang ketiga pantun. Okey. Kita tengok pula pada rangkap yang keempat. Okey, rangkap keempat pun sama yang macam cikgu cakap tadi. Kita tengok pada rima akhir dia. Okey. Tik. Rima akhir kat sini tik. Jadi, ni baris yang kedua. Dia akan sama dengan baris yang keempat. Kita tengok yang ada rima akhir dia tik dekat jawapan. Okey, di sini. Okey. Seterusnya, kita tengok pula pada rima akhir baris yang keempat. Ma. Jadi, baris yang keempat akan sama dengan baris yang ketiga. Baris yang ketiga, dia akan sama dengan baris pertama. Okey, baris 3 sama dengan rima akhir baris yang pertama. Pertama dengan ketiga ni sama. Jadi, kita cari yang ada rima akhir dia ma dekat bahagian belakang. Dekat atas, palma. Jadi, dekat sini baris yang pertama, rangkap yang keempat ni, kena tambah dengan menghias kata pepohon palma. Okey. Okey, itu cara untuk melengkapkan ataupun mencipta pantun secara terkawal. Okey? Okey, kita beralih ke buku. Okey, kita teruskan dengan buku aktiviti muka surat 28. Okey, kita dikehendaki untuk mengisi ruangan kosong ini menggunakan perkataan yang telah diberikan dekat bahagian atas ni. Okey, tadi jelas cikgu dah ajar berkenaan dengan rima akhir. Okey, ulang sikit rima akhir. Untuk baris yang pertama mesti sama dengan baris yang ketiga. Rima akhir untuk baris yang kedua pula mesti sama dengan rima akhir baris yang keempat. Okey, begitu juga dengan rima pada jeda. Okey, jeda ialah masa kita berpantun, dia akan ada berhenti sebentar. Maksudnya dekat sini, burung jelatik jinak di tangan. Okey, bahagian sini ialah jedanya. Okey, terbang, dekat sini pula jedanya. Tasik nan. Perkataan kat sini nanti dia akan ada jeda dekat sini. Berhenti sebentar sebelum kita teruskan. Kemudian di sini tempat riadah seisi keluarga. Okey, maksudnya yang ni lebih kurang sama macam rima akhir tadi.
Okey, rima akhir kat sini tik. Jadi, untuk baris yang ketiga, dia mesti selang macam tu. Baris yang pertama dengan baris yang ketiga. Maksudnya, untuk rima akhir perkataan yang kita akan pilih dekat sini, dia mesti ada penghujung dia tik. Okey. Kemudian yang ni pun sama. Kita tengok terbangnya. Apa jawapan kat sini? Rima akhir ni mesti sama dengan rima akhir dah ni. Jadi, kita kena cari perkataan yang ada dekat atas ni yang ada suku kata akhir dia dah. Okey? Okey, kita tengok satu persatu terlebih dahulu. Okey, rangkap yang pertama. Okey, rangkap pertama. Jemur sepatu, diperda mempelam, pasang pelita, diperlu delima. Sungai itu anugerah. Marilah kita jaga. Apa jawapan? Okey, kita tengok suku kata akhir, rima akhir dia terlebih dahulu. Lam dengan ma. Jadi, baris yang pertama mesti sama dengan baris yang ketiga. Okey, kita cari suku kata akhir yang ada lam. Jadi, dekat atas ni ada dua. Alam dengan kolam. Yang mana satu yang paling tepat? Okey, macam mana nak pilih? Kita kena baca baris tersebut. Sungai itu anugerah alam ataupun sungai itu anugerah kolam. Pastilah jawapan dia alam. Jadi sungai itu anugerah alam. Dan seterusnya kita tengok baris yang kedua. Baris yang kedua rima akhir dia ma. Jadi kita kena cari yang ada rima akhir dekat bahagian atas ni, ada ma dekat belakang. Yang hanya ada dekat sini, bersama-sama. Jadi dekat sini jawapan dia, marilah kita jaga bersama-sama. Okey, saya ulang sekali lagi. Jemur sepatu, diperda membelam, pasang pelita, diperlu delima. Sungai itu anugerah alam. Marilah kita jaga bersama-sama. Okey, isi terus jawapan pada ruangan kosong ini. Okey, seterusnya kita tengok pada baris yang kedua. Yang Cik cakap tadi, baris yang kedua kita tengok pada rima akhir jeda yang pertama ni. Baris yang pertama, tik. Jadi, untuk baris yang ketiga, kita kena cari yang ada tik juga dekat bahagian belakang dia. Rima akhir. Jadi, dekat sini, cantik. Jadi, dekat sini akan awak tulis cantik. Okey, kita tengok pula yang ni. Baris yang kedua sama dengan baris yang keempat. Dekat sini dah ada dah. Dah dekat sini. Jadi dekat atas ni kena cari baris yang, untuk baris yang kedua, cari yang ada dah dekat belakang. Rendah atau indah. Mana yang kena? Yang boleh awak pilih. Okay, kita tengok pada baris, ayat baris tu. Yang mana satu yang betul? Terbangnya, kalau kita tengok indah, okay? Terbangnya indah hinggap di telaga. Betul ke tidak? Kurang tepat. Berarti kita tengok, terbangnya rendah hinggap di telaga. Okay. Jawapan dekat sini ialah rendah. Terbangnya rendah hinggap di telaga. Okay. Itu untuk rangkap yang kedua. Rangkap yang ketiga. Berenang-renang si anak ikan. Bunga kiambang subur di apa? Tasik tenang lagi. Burung terbang mesranya alam. Okey, sama. Kita kena cari rima akhirnya. Okey, kat sini kan. Kita kena cari untuk rima akhir baris yang ketiga.
Mana satu? Okey, di sini. Okey, bunga kiambang subur. Tak, yang ni. Tasik tenang lagi mempersonakan. Okey, tasik tenang lagi mempersonakan. Okey, seterusnya. Untuk cari rima akhir perkataan, dekat sini, dekat baris yang kedua, kita kena tengok yang bawah ni. Okey, lam. Rima akhir dia lam. Jadi di sini, kita tengok cari suku kata akhir, rima akhir yang ada lam dekat bahagian belakang. Bunga kiambang subur di. Yang ni lam dah tadi. Lam yang ni dah tadi. Yang ni yang belum. Jadi, ruangan kosong di sini tambah dengan perkataan kolam. Okey, kolam. Bunga kiambang subur di kolam. Tasik tenang lagi mempersonakan. Burung terbang mesranya alam. Okey, kita teruskan pada rangkap yang keempat. Terus pada rangkap yang keempat. Okey, ni sama macam Jeda tadi. Jedanya berada di sini. Ni pun tumbuh rendah, lebat berdahan. Bukit kau, alangkah. Jadi, yang ada dekat sini ialah pada baris yang kedua. Tumbuhnya rendah, lebat berdahan. Okey, jadi untuk rangkap baris yang keempat, kena cari perkataan yang ada dah dekat belakang. Okey, kita cari kat atas ni. Yang ini dah tadi, yang ni kita dah guna tadi, rendah. Jadi yang belum kita guna ialah indah. Tumbuhnya rendah, lebat berdahan, alangkah indah ciptaan Tuhan. Okey. Seterusnya, kau, kau. Ni pun ada bakau. Kau juga dia punya suku kata akhir, rima akhir dia. Jadi, bakau ni tulis di ruangan kosong di sini, pokok bakau. Okey, kita dah selesai melengkapkan pantun 4 kerat ni. Jadi, sekarang cikgu nak awak melafazkan pantun ini, mempersembahkan pantun ini sekurang-kurangnya 1 rangkap seorang. Okey, contoh cikgu dah bagi tadi. Contoh yang pertama cikgu dah bagi tadi. Okey, cikgu bagi contoh yang kedua. Okey. Burung jelatik jinak di tangan. Terbangnya apa tadi? Terbangnya rendah hinggap di telaga. Tasik nan apa tadi? Tasik nan apa tadi kelas? Okey, kita baca semula. Okey, burung jelatik ni maksudnya dekat sini kan ada cantik, dekat sini terbang rendah dengan cantik. Okey, rendah dan cantik. Okey, kita baca dulu, baca semula, sembahkan semula. Burung jelatik jinak di tangan, terbangnya rendah hinggap di telaga. Tasik nan cantik, indah pandangan, tempat riadah seisi keluarga. Okey. Sekurang-kurangnya boleh persembahkan 1 rangkap pun memadai. Kalau nak buat 4 rangkap, lagi bagus. Okey. Dah siap nanti, dah lengkapkan ke semua ruangan kosong ni. Dan rekod ataupun rakamkan awak mempersembahkan sekurang-kurangnya 1 rangkap pantun. Okey? Okey, cikgu rasa itu sahaja untuk hari ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi esok hari. Okey, Assalamualaikum semua.